Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Gempak sahabat-sahabat semua, akhirnya bermulalah perbicaraan kes rasuah ya RM 6,9 juta melibatkan pemimpin bersatu yang kini juga sedang giat ya membuat drama di Dewan Rakyat. Tidak lain tidak bukan Wan Saiful Wan Jana Wibawa, dan kes ini juga melibatkan ya projek Jana Wibawa sahabat-sahabat semua yang kononnya ya untuk menjaga kepentingan kontraktor Bumi Putra, tapi akhirnya apa yang terjaga poket kantung mereka sendiri sahabat-sahabat semua. Dan kemarin sebenarnya perbicaraan hari pertama sudah pun bermula, jadi besarlah kemungkinan ya Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini akan menyusul masuk ke hotel Sungai Buloh. Sekiranya didapati bersalahlah sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya ingin memberikan sedikit update ya berkaitan dengan perbicaraan yang telah bermula pada hari kemarin ya, dan menyatakan rasuah RM 6,9 juta. Pegawai ISPRM buka aduan terhadap Wan Saiful. Itu dia. Jadi apakah intipati kandungan ya kenyataan media yang saya petik daripada Malaysia Kini, dinyatakan bahwa seorang pegawai ISPRM memberitahu dia membuat laporan terhadap bekas Ketua Penerangan Bersatu itu, Wan Saiful Wanjan, berhubung dakwaan meminta dan juga menerima rasuah berjumlah ringgit Malaysia 6,9 juta daripada sebuah syarikat yang dikaitkan dengan projek Central Spine Road bernilai RM 232 juta ringgit. Kusaini Adilah Mat Arifin memberitahu Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur petang kemarin bahwa dia membuat laporan itu selepas menerima maklumat berhubung dakwaan itu pada 27 Januari tahun lepas. Semasa perbicaraan hari pertama, kes penggubahan wang haram dan rasuah berkaitan dengan projek Jana Wibawa terhadap ahli Parlimen Tasik Gulugur itu. Kusaini memberitahu maklumat itu diterima berdasarkan laporan ISPRM sebelum ini. Saksi pendakwaan itu berkata, berdasarkan maklumat pada tahun 2022, Wan Saiful selaku Ketua Penerangan Bersatu ketika itu telah meminta dan menerima sebanyak RM 6,9 juta daripada Nepturis Sendiran Berhad supaya syarikat itu boleh mendapatkan projek infrastruktur itu. Berdasarkan kepada maklumat tersebut, katanya saya telah membuka satu borang aduan ISPRM pada hari yang sama, yaitu pada 27 Januari 2023 sekitar jam 10.18 malam, kata Kusaini kepada Hakim Perbicaraan Rozina Ayub. Saksi itu menambah, sebelum membuat laporan ISPRM, dia telah berbincang dengan penolong Pesuruhjaya ISPRM, Mazari Muhammad Zaini, mengenai pembukaan laporan berkenaan. Dia berkata, selepas membuat laporan, dia telah memberikan salinan kepada unit rekod sektor awam untuk rekod dan supaya pegawai ISPRM lain menjalankan siasatan. Bagaimanapun, semasa pemeriksaan balas oleh peguam bela Wan Saiful, Amir Hamzah, Kusaini berkata dia tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan penggunaan kata bantu berkaitan firma itu untuk mendapatkan projek. Apabila Amir mencadangkan bahawa perkataan bantu adalah makna yang terlalu umum, dia tidak setuju. Bagaimanapun, apabila peguam bela menyiasatnya tentang maksud khusus bantu dalam konteks dakwaan terhadap Wan Saiful, dia berkata tidak tahu. Ketika Amir bertanya siapa yang memintanya membuat laporan dari mana dia menerima maklumat mengenai dakwaan terhadap Wan Saiful, Kusaini berkata dia tidak tahu. Tamanya dia tidak berjumpa Wan Saiful untuk mengambil keterangan sebelum membuat aduan kepada ISPRM. Bagaimanapun, dia tidak bersetuju dengan dakwaan Amir bahwa dia membuat laporan ISPRM palsu atau berniat jahat terhadap Wan Saiful. Jadi untuk rekod, saksi itu hanya memberi keterangan mengenai laporan yang dibuat, manakala pegawai ISPRM lain menjalankan siasatan sebenar terhadap tertuduh. Pada penghujung prosiding kemarin, seorang anggota pasukan pendakwaan memaklumkan Regina bahwa mereka akan memanggil saksi pendakwaan, yaitu Menteri Pelaburan Perdagangan Industri Tunku Zafrul Abdul Aziz yang pernah memegang portfolio Menteri Kewangan antara Ogos 2021 dan Oktober 2022. Wan Saiful sebelum ini memohon dibicarakan atas 18 pertuduhan penggubahan wang haram membabitkan 5,59 juta ringgit dan 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah sebanyak 6,9 juta.
Jadi berhubung pendakwaan rasuah, ahli politik berusia 47 tahun itu didakwa meminta rasuah daripada Lian Tan Chuan. Ah, ya, kalau sebelum ini mereka katakan sahabat semua, projek Jana Wibawa ini untuk kontraktor, ada kontraktor Bumi Putra. Tapi yang terlibat di sini adalah bernama Chinese, Lian Tan Chuan. Adakah dia ini Bumi Putra, sahabat-sahabat semua? Anda fikirlah sendiri. Jadi dia juga dituduh menerima bagi dirinya suapan wang tunai berjumlah 6.9 juta lebih ringgit melalui akaun CIMB Bank Berhad milik syarikatnya WSA Advisory Group Sdn Berhad daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik syarikat Nurturers sebagai upah membantu syarikat Nurturers mendapatkan surat setuju terima bagi projek itu. Kedua-dua perbualan itu didakwa dilakukan di Royal Lake Club, Taman Tasik Perdana di Kuala Lumpur pada April 2022 dan CIMB Bank Berhad Sawangan Bukit Tunku, Taman Tunku Bukit Tuanku Kuala Lumpur antara 8 Julai 2022 hingga 30 September 2022. Jadi sahabat-sahabat semua, ini adalah satu perkara yang nyata ya. Duit yang disebut sebanyak 6.9 juta itu bukan hanya disebut-sebut sebagai auta, tetapi sebagai fakta yang sangat jelas. Kerana ya adanya jalur kemasukan transfer daripada akaun Nurturers ini kepada akaun syarikat yang dimiliki oleh Wan Saipul Wan Jana Wibawa ini. Jadi Wan Saipul juga didakwa di atas 18 pertuduhan penggubahan wang haram, membabitkan RM5.96 juta dengan memindahkan dan menggunakan wang hasil aktiviti haram itu, antaranya itu membayar pembelian sebuah kereta jenis Ford Ranger. Ford Ranger lagi. Siapa yang pernah panas dulu ya dengan cerita Ford Ranger ini? Pembayaran kepada Majlis Sukan Negara Malaysia selain memindahkan wang berkenaan ke beberapa akaun syarikat termasuk milik syarikat Sinar Kraft Tangan Sdn Berhad. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tuanku Kuala Lumpur antara 12 Ogos dan 13 November 2022. Jadi pertuduhan penggubahan wang haram dibuat mengikut Seksyen 4(1) B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Perbicaraan di hadapan Rosina disambung hari ini, sahabat-sahabat semua. Panas. Jadi semua ya jalan cerita di mana duit itu dimasukkan dan dipindahkan, diguna dan sebagainya, semuanya ada bukti transaksi di dalam bank. Jadi sahabat semua, perkara ini yang memungkinkan dan menyukarkan pembelaan ya daripada peguam belah kepada tertuduh itu, iaitu Wan Saipul Wan Jana Wibawa, sahabat-sahabat semua. Jadi inilah kehebatan ya pemimpin bersatu yang hanya memerintah dengan beberapa bulan saja, sahabat semua, tetapi pelbagai skandal yang berlaku. Dan satu persoalan saya adalah adakah segala drama retorik yang dibuat oleh Wan Saiful di dalam Dewan Rakyat itu dilakukannya hanya kerana untuk mengaburi berita ataupun perbicaraan kes skandal Jana Wibawa ini, rasuah yang melibatkan 6.9 juta. Kerana kalau kita lihat sahabat-sahabat semua, Wan Saiful ini menuduh salah seorang ahli parlimen bersatu juga, iaitu Tanjung Karang dan juga Gua Musang kononnya menjadi dalang ya untuk memujuk beliau menyertai kerajaan. Jadi adakah semua itu sebenarnya cubaan untuk mengalihkan perhatian orang ramai kepada perbicaraan yang sedang dihadapi oleh Wan Saipul ini, yang sudah pun sebenarnya bermula pada hari kemarin dan hari ini adalah hari yang kedua. Jadi menarik sahabat semua, untuk saya akan berikan update ya dari masa ke masa berkaitan dengan perbicaraan ini, melibatkan jumlah yang begitu besar sahabat semua. Rasuah RM6.9 juta ringgit kalau diberi kepada rakyat, betapa baiknya. Pastinya rakyat akan tersenyum dengan jumlah yang begini besar. Tapi apakan daya, kononnya jaga kontraktor Bumi Putra, tapi projek Jana Wibawa ini pula diberikan kepala. Adalah sebahagiannya kontraktor Bumi Putra, tapi ya ada pula juga daripada syarikat orang daripada bukan Bumi Putra.
dan dikatakan karena itu karena perkara ini ya diberikan kepada Serikat Bukan Bumi Putra, akhirnya untuk memberikan proyek itu dikatakan adanya habuan. Jadi akhirnya perbicaraan dilakukan. Ya, itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua kerana mendengar dan bersama dengan Nopo Channel. Sekiranya Anda mau memberikan sebarang pandangan, komen berkaitan dengan isu ini, Anda berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Nopo Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.